Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam kuliah online kali ketiga. Sepatutnya pada malam ini saya menghuraikan bab kedua buku John Stuart Mill, On Liberty. Bab kedua buku John Stuart Mill ini bertajuk Of the Liberty of Thought and Discussion. Jadi kebebasan berfikir dan berdiskusi. Tetapi kerana ada hal-hal yang mendadak yang kita perlu bincangkan, maka kita malam ini memberi fokus kepada persoalan yang berkaitan dengan isu kebebasan media. Ia berkaitan dengan penggantungan mingguan, akhbar mingguan The Hit dan juga penubuhan sekumpulan wartawan. Mereka namakan diri mereka Gerakan Media Marah, dan juga beberapa program ataupun aktiviti yang mereka sedang usahakan. Antaranya malam tadi Forum Kebebasan Media dengan tema Bebaskan Media yang disertai oleh tokoh-tokoh, penggerak-penggerak, wartawan, editor dan juga aktivis media bebas di Malaysia, dan juga editor-editor portal berita yang utama seperti Malaysia Kini, Malaysian Insider dan juga Free Malaysia Today. Jadi pada malam ini saya membawa sedikit perbezaan dengan mengundang teman saya Fazalah di belah kanan saya ini. Beliau seorang wartawan berpengalaman, sekurang-kurangnya 13 tahun bersama Berita Harian. Dan beliau mempunyai pengalaman berdepan dengan tindakan pihak berwajib sewaktu membuat liputan pada perhimpunan di Kesas dalam sekitar 13-14 tahun lalu. Yang menariknya, kenapa saya kaitkan kebebasan media ini dengan John Stuart Mill, kerana di bab kedua buku John Stuart Mill ini bermula dengan ayat yang paling menarik tentang kebebasan akhbar. Iaitu dia menulis, saya bacakanlah ayat ni. Ini ayat pertama dalam bab kedua dalam buku John Stuart Mill. The time, it is to be hoped, is gone by when any defense would be necessary for the liberty of the press as one of the securities against corrupt or tyrannical government. Maksudnya
John Stuart Mill mempunyai wawasan akan tiba suatu waktu nanti kita tidak perlu lagi bersuara membantah demi mempertahankan kebebasan media. Tapi bagaimanapun, sebagaimana yang kita ketahui, lebih 160 tahun selepas buku ini diterbitkan, banyak sekali negara-negara yang harus mempertahankan kebebasan media. Yang harus wartawan-wartawan dan editor-editor bertuku lumus mempertahankan ruang kebebasan. Jadi dalam konteks kita di Malaysia hari ini, kita berdepan dengan berbagai-bagai kekangan. Antara terbaru ialah pergantungan permit penerbitan penerbit akhbar mingguan The Hit. Sebelumnya kita berdepan dengan gangguan Kementerian Dalam Negeri terhadap akhbar harakah yang dimiliki oleh PAS. Seingat saya, akhbar Parti Keadilan Rakyat PKR masih lagi tidak digantung, ya. PKR masih bergantung lagi. Permitnya tidak disambung. Kerana permit lebih 3 tahun lalu lah. Ya, jadi 3 tahun lalu permitnya tidak sambung dan diterbitkan dan diedarkan tanpa permit. Jadi dan selepas pilihan raya umum, ya. Pilihan raya umum yang dia sebenarnya selepas 3 tahun sebelum pilihan raya umum ni, permit dah tak ada dan kita bergerak secara keadilan bergerak secara sendiri menyebabkan penyebaran sangat terbatas untuk sampai ke tembusi di kawasan-kawasan pedalaman kampung sangat terbatas sebab vendor-vendor atau penjual-penjual akhbar ni tidak berani untuk menjual akhbar dan ada kes-kes rampasan akhbar dilakukan oleh KDN. Jadi mereka memilih untuk tidak menjual akhbar kami. Dan juga sebelumnya kita melihat dalam pengalaman saya sendiri, misalnya pada pilihan raya umum, selepas pilihan raya umum 1999, pemerintah kerajaan telah mengharamkan ataupun dalam istilah teknikal KDN, Kementerian Dalam Negeri, tidak memperbaharui permit. Yang pertama diikuti dengan majalah politik ataupun isu semasa detik. Ini selepas pilihan raya 99, ya. Tindakan itu diambil pada tahun 2000. Diikuti dengan tindakan pada harakah. Pada awalnya dibenarkan terbit 8 kali sebulan, tapi dibataskan oleh rejim Dr. Mahathir Mohamad pada waktu itu kepada 2 kali sebulan. Kemudian, mingguan, akhbar mingguan eksklusif, akhbar mingguan isu-isu semasa eksklusif yang diterbitkan oleh Karangkraf, iaitu pemilik Sinar Harian sekarang, juga tidak diperbaharui permit setelah hanya mampu setahun beroperasi pada sehingga April tahun 2000. Kemudian diikuti dengan larangan pada majalah bulanan Al-Wasilah, majalah untuk orang muda. Jadi ada 3 penerbitan diharamkan pada tahun 2000 selepas pilihan raya umum 99 dan ada 1 tindakan kepada harakah. Jadi pada waktu itu teman-teman Ahmad Lutfi Osman dan saya mendirikan kumpulan aktivis media independen ataupun akronimnya kita sebut KAMI, untuk berkempen bagi memberikan kesedaran kepada umum, kepada masyarakat bahawa pencabulan hak-hak kebebasan media ini harus kita perjuangkan bersama. Kerana media ini alat ataupun medium kita sebagai wartawan, kita sebagai editor, kita sebagai pembaca, rakyat umumnya untuk akses kepada maklumat. Wartawan dan editor menyampaikan maklumat yang kalau boleh sebebas-bebasnya mengikut perspektif itu sendiri, tidak diganggu gugat oleh siapa-siapa pun, baik oleh pemilik syarikat ataupun oleh kerajaan, dan pembaca boleh menilai manakah media, akhbar, majalah yang mereka kehendaki. Selagi mana ada banyak pilihan dalam masyarakat kita untuk akses kepada media ini, maka selagi itulah ia bagus bagi keadaan kami untuk demokrasi, untuk penanggungjawaban dan untuk proses kehidupan kita bersama. Jadi malam ini kita akan membincangkan beberapa isu
yang menyentuh soal sedikit sebanyak sejarah, isu pergantungan The Hague, 8 tuntutan yang dibuat oleh kumpulan wartawan gerakan media marah ataupun ringkasnya GRAM, dan juga rancangan kami untuk mengadakan perhimpunan aman yang kita namakan protes ataupun demo pensil merah pada Sabtu ini, 4 hari bulan Januari, 2 petang di Kuala Lumpur. Maklumat detail kita akan sampaikan secara lebih meluas dalam hari-hari ke depan dan tempoh yang terdekat. Jadi selepas saya sebut tadi soal pengharaman selepas pilihan raya umum 1999, waktu itu saya ingat Fazal lah teman saya ini bertugas di Berita Harian ya. Saya masih di Berita Harian ketika itu. 19 saya masih sertai dalam 1997. 1997 saya sertai Berita Harian dan selama 13 tahun, dan ketika itu ketika dalam Berita Harian dia ada budaya yang berbeza sedikit dengan dia alternatif, sebab kesedaran tentang kebebasan media ni tidak begitu jelas, dan kita kebanyakan mainstream media ni dia rasa dia dah betul, dia sendiri rasa dia ini dah cukup. Sedangkan akhirnya bila semakin lama dan semakin luas pembacaan kita rasa betapa sebenarnya kita umpama ada dalam tempurung yang besar. Itu saja sebenarnya. Jadi kita kena bebas. Kita kena bebas untuk tafsirkan berita, untuk tulis apa yang sepatutnya ditulis oleh wartawan atau editor, dan tidak perlu ikut menunjuk sesiapa pun sebenarnya. Jadi maksudnya editor di Berita Harian itu tidak memberi galakan ataupun kempen ataupun membahaskan isu kebebasan media. Kebebasan media sebenarnya hampir-hampir tidak dibahaskan dalam mainstream sebenarnya. Dia jadi satu isu yang mungkin sensitif misalnya, dan kalau ada hal-hal gitu dia akan dianggap atau di-freeze-kan lah, akan secara teknikal akan dipindahkan ke tempat lain ke misalnya kan. Dan macam saya sendiri, saya pernah alami ketika di penghujung saya di Berita Harian, saya dapat tahu ketika pilihan raya Bukit Salambau kalau tak silap, ketika itu saya dapat tahu nama saya disedari hitamkan daripada membuat liputan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana saya dianggap seorang yang pro Anwar. Sedangkan saya ketika itu bertindak profesional, saya tak peduli sangat siapa yang bercakap, yang penting apa yang dicakap dan kita rasa dia perlu tulis dan kita tulis. Tapi ada satu masalah juga dengan editor. Wartawan akan dianggap bodoh kalau tidak mengikut kemahuan editor. Sebab kita tahu kalau story, misalnya kalau story Anwar Ibrahim yang positif, kalau kita tulis juga, kita akan dianggap bodoh, tak faham, gagal memahami polisi. Maksudnya editor harus berdana. Editor harus berdana, saya maksudkan ni editor harus berdana. Maksudnya kita pasti ikut letaknya lah, polisinya itu. Okey, jadi ini sedikit sebanyak pengalaman perkongsian kita dengan masalah, dilema ya. Kita tidak bertujuan untuk memburuk-burukkan mana organisasi media dan mana wartawan, tetapi apa yang dikongsikan oleh saudara Fazalah sudah tadi, bagaimana daripada pengalamannya memang jelas wujud ya kekangan terhadap kebebasan untuk menafsirkan maklumat secara bebas di organisasi media yang dekat dengan pemerintah ataupun dimiliki oleh pemerintah. Jadi susulan ataupun sambungan daripada introduksi pengenalan awal saya tadi, selepas larangan kepada 3 media terbabit, maka kami menubuhkan kumpulan aktivis media independen. Di waktu itu juga ada beberapa inisiatif lain yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan wartawan ataupun bekas wartawan dan editor. Ada inisiatif wartawan, nama kumpulannya Inisiatif Wartawan. Mereka di antara orang yang awal memperkenalkan kempen kebebasan akhbar dengan memakai ribbon kuning. Jadi saudara-saudari, kalau melihat ada wartawan memakai ribbon kuning, itu sebenarnya kempen yang diasaskan oleh kumpulan Inisiatif Wartawan pada tahun 2000 kalau tak silap saya. Kemudian sewaktu Nanyang Siampau diambil alih oleh MCA, nak diletakkan di bawah pengaruh The Star, kumpulan-kumpulan wartawan juga tidak senang dan mereka memprotes. Mereka juga menggunakan lilik tali kuning dalam kempen tersebut, dan
menubuhkan WAMI, Writers Alliance for Media Independence. Jadi antara tokoh kumpulan ini ialah Wong Chin Huat. Dulu dia pernah berada dalam jawatan kuasa bersih. Dan kemudian tubuhlah antaranya lain ialah Institut Kewartawanan Bebas ataupun sekarang CIJ. Ya, kita kenali dia CIJ yang advokasi isu-isu kebebasan media dan juga yang mempromosikan Akta Kebebasan Maklumat dan juga baru-baru ini yang terbaru menjelang dan sewaktu pilihan raya umum Mei lalu menjalankan tinjauan, kajian, kandungan berita, media mana, akhbar mana, news portal mana yang memberi liputan yang berwibawa dan adil dalam pilihan raya umum yang lepas. Jadi dari kajian itu kita lihat antaranya ada kajian CIJ dan sebuah universiti di Malaysia ini, kita dapati memang jelas tuduhan rakyat selama ini, tuduhan ahli politik, tuduhan orang ramai bahawa media arus perdana tidak bebas itu ketara sekali. Kerana ia disebabkan oleh beberapa faktor yang kita boleh kaji dengan lebih lanjut. Tadi cakap pasal pengambil alihan isu tadi ya. Nanyang. Saya ingat ketika itu ada saya ahli Kelab Wartawan Kelang. Dia bukan satu NGO yang dia just satu kelab lah sebenarnya untuk aktiviti rekreasi wartawan di Kelang. Sebenarnya Biro Selangor lah. Tetapi dan saya pernah bangkitkan isu tu pada kawan-kawan yang lebih memegang teraju ketika itu. Tapi akhirnya saya dipandang sini kerana dia tak nak wartawan dah terdidik supaya tidak campur dalam urusan yang sensitif begitu. Jadi akhirnya dia tinggal begitu dan program-program kelab hanya, walaupun dia kelab wartawan, program-programnya hanya dari wartawan kepada wartawan dan tidak ada kaitan dengan pembaca sekalipun dan tidak ambil pedulikan isu nasional. Mereka hanya bercerita tentang hujung tahun kita nak bercuti di mana dengan tuntukan yang kita dapat. Itu jadi isu topik yang lebih jauh lagi penting daripada pengambil alihan akhbar misalnya. Okey, jadi ini di antara sejarah awal dalam tempoh 10 dan 15 tahun yang lepas ya. Tapi pada hari ini selepas Malaysia kini sudah berusia 14 tahun November lalu, kita mempunyai beberapa lagi portal berita seperti Malaysia Insider, Free Malaysia Today, kita ada DN Daily dan berbagai-bagai news portal dan blog. Kita berharap kerajaan bertindak lebih profesional, lebih bebas dan membenarkan kita membuat laporan lebih berimbang, lebih beretika, lebih adil. Tetapi itu tidak berlaku. Masih lagi jauh daripada yang kita harapkan. Yang mengejutkan kita baru-baru ini, minggu lalu Kementerian Dalam Negeri KDN Kerajaan telah menggantung tak bertali akhbar mingguan The Hit. Dan ini menyebabkan satu kejutan luar biasa kerana perkara ini sudah agak jarang berlaku kerana sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Najib memberi harapan kepada kita kononnya akan ada transformasi dalam bidang kebebasan bersuara, dalam demokrasi dan juga dalam kebebasan media. Akibat daripada tindakan terhadap The Hit itu, maka sekumpulan wartawan-wartawan muda telah berkumpul minggu lalu pada Jumaat malam berbincang apakah aktiviti yang boleh buat bersama untuk menyatakan rasa marah, rasa geram, rasa protes kita terhadap tindakan kerajaan. Tujuannya bukan saja untuk membela mingguan The Hit tetapi juga untuk membela beberapa isu lain yang berkaitan dengan kebebasan media. Antara yang kami yakini dan saya juga ramai wartawan-wartawan, editor-editor di seluruh Malaysia ini yakini, ada satu isu yang besar yang belum selesai, iaitu isu keganasan wartawan, pengamal media sewaktu mereka mengadakan liputan bersih 3.0 pada tahun 2012. Ya, ada seorang lelaki yang dikatakan peserta bersih telah didakwa di mahkamah dan didapati bersalah tak silap saya
ataupun diperintah membela diri kerana memukul, membelasah wartawan Al-Hijrah. Selebihnya, keganasan-keganasan terhadap wartawan pengamal media oleh lebih daripada 10 media yang diganasi ataupun dikasari oleh polis tidaklah disiasat. Masih belum disiasat dan kita tidak tahu apa status siasatannya. Misalnya Malaysia Kini sendiri tidaklah begitu serius. Kami dirampas memory card. Serius juga, tapi tidaklah maksudnya sampai mencederakan. Wartawan Malaysia Kini dibawa ke pusat tahanan di Pulapul pada hari Himpunan Bersih April itu. Dan kad memorinya untuk merakamkan foto-foto insiden di Bersih itu masih tidak dikembalikan oleh Malaysia Kini. Wartawan The Sun misalnya, Razi Razak dipukul dan sehingga dibawa ke hospital. Jadi ini belum dapat dituntut dan selesaikan. Jadi geram antara demand dia itu ialah menuntut supaya kerajaan menyiasat dengan rapi, thoroughly investigate insiden media, pengamal media diganasi oleh pihak berwajib, oleh polis sewaktu liputan Bersih 3.0. Ini memang sebenarnya wartawan media arus perdana juga tidak terlepas daripada keganasan polis. Dan ini bukan satu situasi yang baru. Insiden yang menimpa Razi Razak misalnya, walaupun dalam Bersih 2012, sebenarnya dia hanya sinambungan daripada keganasan yang lama. Dan dalam hal ini saya fikir pengamal media arus perdana harus bangkit dan mereka juga tidak diberi jaminan apa-apa dalam dari segi keselamatan. Misalnya, ini yang saya alami sendiri ketika saya dalam berita harian ketika perhimpunan 100,000 kesas sekitar tahun 2000 tak silap. Seorang jurugambar utusan Malaysia dicekik dan kameranya dirampas ketika itu masih gunakan filem dan ditarik sampai rosak. Seorang lagi wartawan utusan juga, kakinya cedera sebab pintu kereta yang dinaiki oleh beliau bersama saya dan wartawan bernama juga cedera lah sebab dia sepak pintu sehingga tertepik. So laporan polis dah dibuat, tapi akhirnya mereka cuma membuat siasatan yang ala kadar. Ini yang berlaku. Misalnya dibawakan gambar anggota polis yang gambar yang tak mungkin kita boleh kenal. Diam saja. Ketika itu semangat untuk lawan dah boleh timbul di kalangan media arus perdana. Dan kita bercakap masa itu tidak datang ke balai polis. Sebab kita tidak datang ke balai polis, dia polis yang datang kepada kami pada ketika itu. Itu bezanya antara kalau kita tengok media kita sekarang tak datang ke polis tidak akan ikhlas akan dikenakan. Sebab media arus perdana jadi mereka agak beralah sikit lah. Jadi sehingga kini dia tinggal laporan sajalah. Dan insiden yang menimpa Razi, wartawan The Sun, kalau kita terus biarkan, insiden ini akan terus berulang dan berulang. Ya, jadi isu kebebasan media ini, antara tuntutan yang dibuat oleh Geram selain daripada isu mengembalikan hak akhbar The Hit untuk diterbitkan semula, ini juga mendesak supaya media mendesak juga supaya keganasan yang berlaku kepada pengamal media disiasat secara rapi oleh polis. Kita juga menuntut supaya pihak kerajaan membenarkan semua pengamal media akses kepada majlis-majlis, kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan. Misalnya buat masa sekarang, Malaysia Kini tidak dibenarkan dalam beberapa kali kes insiden naik membuat liputan di sidang media Kementerian Dalam Negeri. Insiden terbaru ialah Malaysia Kini tidak dibenarkan membuat liputan
sidang akhbar isu Syiah yang dijalankan di Kementerian Dalam Negeri. Ada beberapa kes yang lain, misalnya beberapa wartawan daripada beberapa news portal tidak dibenarkan akses untuk membuat liputan pemimpin-pemimpin UMNO di bangunan UMNO. Dan kita juga mendapat maklumat hal yang sama juga diamalkan oleh parti-parti Pakatan Rakyat terhadap beberapa pengamal media. Alasan pemimpin-pemimpin Pakatan ini kerana media-media terbabit tidak melaporkan secara adil, secara berimbang dan secara berani. Jadi dalam 8 tuntutan ini, 8 tuntutan geram ini, kita juga menyeru supaya semua pengamal media dibenarkan akses kepada bangunan-bangunan kerajaan dan akses kepada kegiatan-kegiatan dan sidang media parti-parti, semua parti-parti politik, baik Peraturan Nasional, baik parti. Dalam nada yang sama, kita juga menuntut supaya pihak media, wartawan, editor dan pengamal media bertindak melaporkan secara beretika, secara berimbang dan secara adil. Ya, tidak seperti amalan sekarang, ada setengah media itu boleh mengadakan cerita dalam laporan-laporan mereka. Jadi saya cadangkan kepada semua pihak, parti politik, aktivis dan juga pembaca orang ramai, supaya mengambil sikap yang tegas dalam soal kebebasan media ini dengan membahaskan isu-isu media. Jika ada media yang mereka tidak senang tentang laporannya, mereka terus membawa feedback kepada syarikat media terbabit, kepada wartawan terbabit, kepada editor terbabit, dan bertindak secara berkempen dan berdiskusikan hal-hal ini. Maksudnya pembaca masyarakat mesti juga turut serta aktif dalam kebebasan media. Maknanya kuasa media ni dipulangkan oleh parti politik atau apapun institusi lain. Jadi kalau misalnya satu akhbar membuat cerita yang tidak betul, mungkin satu parti akan marah dan menghalang masuk ke sidang dewan contohnya, itu tindakan yang tidak betul. Tapi sebaliknya pembaca yang harus tentukan akhbar mana yang menjadi pilihan mereka. Dan jika kritikan sudah sampai kepada editorial itu, tapi tidak layan, pembaca boleh mengambil tindakan seterusnya, memboikot misalnya akhbar itu. Jadi kalau ini ada, kita tak perlukan kuasa-kuasa luar seperti parti politik, kerajaan, KDN. Jadi dari sini saya fikir pembaca harus lebih ke depan dan tidak hanya nanti terbiar benda ni terawang-awang. Jadi parti politik atau institusi KDN akan ambil kesempatan memikirkan dia. Jadi selain daripada dua tuntutan yang saya ulang sekali tadi, soal mengembalikan hak berhak untuk beroperasi seperti sedia kala, menyiasat dengan rapi perganasan terhadap pengamal media sewaktu liputan bersih tahun 2012, memberi akses kepada semua pengamal media kepada pengguna-pengguna awam, aktiviti-aktiviti kerajaan dan parti-parti politik. Pengamal media, editor juga harus berdisiplin mengamalkan etika kewartawanan, dan juga aktivis media, pengamal media, editor untuk prinsip kebenaran, prinsip keadilan, prinsip kebebasan dan prinsip. Selain itu, kita juga
menuntut satu hal yang penting dalam konteks undang-undang yang keras dan mengekang kebebasan media ialah menuntut supaya permit penerbitan dihapuskan. Syarat permit penerbitan ini ada di bawah Akta Penerbitan dan Mesin Cetak. Dalam bahasa Inggerisnya Printing Presses and Publications Act. Itu selalunya ringkas ekonomi dia itu PPA. Jadi permit penerbitan ini bagi kami, bagi saya dan bagi teman-teman di gerakan media marah, kerana ia dijadikan alat oleh pihak berkuasa, oleh kerajaan yang merasa tertekan dengan laporan-laporan tertentu untuk menekan kembali. Misalnya dalam kes The Hit, antara laporan panas yang disebarkan ataupun yang disediakan oleh The Hit ialah soal pemborosan Perdana Menteri dan isterinya Datin Sri Roslin. Walaupun pihak kementerian, pihak kerajaan menafikan tindakan kepada DHID itu berkaitan dengan laporan itu, tetapi rakyat umumnya dan orang seperti kami ragui penjelasan kerajaan. Sering dan lebih mudah barangkali kita kaitkan tindakan itu datang susulan daripada laporan. Untuk makluman saudara-saudari sekalian, surat tunjuk sebab yang dikeluarkan oleh DHID itu muncul tidak lama selepas laporan itu disiar. Pada waktu itu, DHID ini ialah mingguan akhbar, mingguan berbahasa Inggeris yang masih atas tahun jagung, yang tidak sampai pun genap 4 bulan, baru 3 bulan lebih-lebih. Baru beroperasi dalam saya ingat saya dalam 14 edisi ataupun 15 edisi, baru 3 bulan lebih. Sudah digantung indefinitely, tidak bertali oleh Kementerian Dalam Negeri dengan alasan kononnya tidak memaklumkan perubahan pemilik, tidak memaklumkan kemudian soal perubahan kuasa. Bagi kami, sudah kenapa kami anggap permit penerbitan ini sudah tak relevan ialah pertama, portal-portal berita ataupun akhbar dalam talian ataupun dalam bahasa mudahnya akhbar internet seperti Malaysia Kini sebenarnya beroperasi tanpa permit. Malaysia Kini misalnya sudah beroperasi selama 14 tahun dan kita membuat laporan secara bebas, secara bertanggungjawab dan secara beretika, dan pejabat kita juga jelas ada alamat. Polis boleh datang menyiasat kita dan sudah berkali-kali polis datang untuk mengambil keterangan, membantu siasatan polis dan kita memberi kerjasama penuh. Malah 10 tahun lalu Januari 2003, 19 komputer dan pelayan ataupun server Malaysia Kini dirampas oleh polis. Malaysia Kini juga sekiranya ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan laporan Malaysia Kini, mereka boleh ambil tindakan saman terhadap Malaysia Kini. Jadi dengan jelas dengan ini bahawa Malaysia Kini bukannya halimunan ataupun portal-portal berita di internet ini bukan halimunan yang tidak wujud di alam nyata. Dia memang wujud di alam nyata. Ada pejabat, ada alamat. Malah penulis-penulis dan wartawannya itu ada byline, ada nama yang dipertanggungjawabkan. Dan laporan media, organisasi media ini ada sidang pengarang yang untuk menjawabkan. Siapa yang bertanggungjawab menjadi editor Bahasa Melayu Malaysia Kini? Siapa yang bertanggungjawab menjadi editor Malaysia Kini berbahasa Cina? Siapa yang bertanggungjawab terhadap kandungan berita dan Malaysia Kini yang berbahasa Inggeris? Semuanya ada situ. Jadi walaupun tanpa permit akhbar, kerana kita ni ada kebebasan di ruang internet, kita masih beroperasi secara bertanggungjawab, secara bebas, secara berimbang kepada pembaca. Jadi, alasan yang sama juga seharusnya, ataupun hujah yang sama juga harus kita gunakan terhadap akhbar dan majalah, majalah cetak, akhbar cetak dan juga majalah cetak. Mereka boleh beroperasi tanpa menggunakan permit. Seperti amalan di Indonesia misalnya sebagai contoh. Sudah memadai kita daftar kepada pihak berwajib, kita nak buat akhbar.
Kita siap, kita dedahkan nama kita, pihak-pihak yang bertanggungjawab, editor dan wartawan-wartawan kepada pihak berwajib. Kita berikan alamat dan di mana tempat kita beroperasi. Jadi pihak berwajib sudah tahu siapa yang bertanggungjawab terhadap di mana dia beroperasi. Sudah tidak memerlukan seperti mana kita sekarang ni mendaftar lesen perniagaan. Kita tidak ada hak, kita daftar saja kita dapat. Bila ikut syarat yang ada dalam kepulauan, bukan syarat, kepulauan-kepulauan yang ada tu, salinan ini kita boleh menunjukkan kuasa rakyat. Jadi menerbitkan akhbar harian, menerbitkan majalah, mengadakan stesen TV malah, ya, stesen radio, kita sudah tak perlukan permit yang diberikan oleh kerajaan. Kalau banyak orang ingin mengadakan stesen radio misalnya, kita bincanglah gelombang mana yang dia mahu. Itu boleh diuruskan. Itu masalah media sendiri, biar dia uruskan banyak. Tapi kalau permit ni ditentukan, jadi mereka akan kita dipilih-pilih. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Mana yang sesuai dengan tekak dia orang, boleh. Yang tak sesuai dengan tak boleh. Jadi terbatas. Itu macam media online. Media online dia lebih kepada golongan urban. Ada mungkin kerajaan tidak mahu media cetak ni meluas, jadi dia gunakan kuasa permit mereka. Sedangkan macam seperti Abang Fazil cakap tadi, dia macam daftar perniagaan. Selagi dia didaftarkan, selagi dia kita memenuhi keperluan, mana orang tahu pilihan kita, kalau nak taman kat mana, kalau nak jumpa kat mana, kalau nak gunakan apa, kita tahu ada kat mana. Kenapa nak memerlukan permit? Lagipun media bukan satu perniagaan yang menguntungkan sebenarnya. Media satu perniagaan yang besar, yang kos dia sangat tinggi. Jadi bukan mudah untuk membuat satu media sebenarnya. Jadi ada apa-apa yang perlu ditakutkan sebenarnya resiko permit. Dan semua orang akan terikat dengan etika kewartawanan. Selagi dia etika itu dipatuhi, tak ada masalah di situ. Dan permit tak ada kaitan dengan etika kewartawanan. Ya, jadi alasan kerajaan untuk mengekalkan permit akhbar, permit majalah, menapis dulu siapa yang berhak mendapat permit akhbar, siapa yang berhak mendapat permit majalah, dan kalau kita dapat permit ditambahkan syarat-syarat sebagaimana harakah. Kemudian kalau kita sudah dapat permit, diberikan surat tunjuk sebab juga seperti DHID ataupun digantung seperti DHID. Inilah satu bentuk bagi kami kekangan yang melampau yang bersifat anti demokrasi, yang bersifat anti kebebasan media. Dan ini sudah tidak perlu. Misalnya kerajaan tidak bersebuah hati terhadap sesuatu laporan yang dibuat oleh akhbar DHID ataupun oleh akhbar harakah ataupun oleh Malaysia Kini, ya, ataupun oleh media seperti yang lain-lain, sudah memadai kerajaan menulis surat ataupun menulis pandangan pihak mereka terhadap suatu isu itu ataupun mengeluarkan pernyataan akhbar. Jadi media itu akan memberi pandangan kerajaan dalam satu isu. Misalnya dalam sekarang ini yang dilaporkan oleh Malaysia Kini semalam, berdasarkan sumber-sumber berita yang lain, bahawa seorang anak kepada orang besar kita telah membeli penthouse di New York dengan harga 110 juta. Ini satu tuduhan ataupun satu laporan yang mengejutkan ramai pihak di Malaysia. Kita pun belum pasti sama ada laporan ini ada dasar atau tidak. Yang pasti ada sumber-sumber yang jelas. Jadi sekiranya pihak kerajaan, individu-individu terbabit, tidak senang dan tidak selesa dengan laporan itu, merasakan dia itu satu tindakan yang tidak benar, satu fitnah, mereka boleh menjawabnya, membuat pernyataan akhbar untuk menjawab dan menjelaskan perkara itu. Misalnya dulu ada laporan dan juga khabar-khabar dan juga dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh aktivis-aktivis oleh politik berkenaan cincin yang berjuta-juta ringgit kononnya dibeli oleh Datin Seri Rosmah Mansor. Ya, jadi memang sukar bagi kita wartawan untuk mengesahkan dengan pihak Datin Seri Rosmah. Ada beberapa percubaan daripada wartawan Malaysia Kini untuk mendekati dan bertanya perkara ini. Tapi seringkali juga terdapat.
cara mudah bagi pihak kerajaan kami sarankan terus memberi respon kepada media terbabit ataupun kepada media umumnya menjelaskan apa kedudukan. Kerana kerajaan mengambil masa yang lama dekat menjelang pilihan raya umum yang lalu awal tahun ini, maksudnya barulah penjelasan-penjelasan itu dibuat seolah-olahnya sebagai kempen politik. Padahal ada apa saja tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh aktivis, oleh masyarakat, oleh parti pembangkang misalnya terhadap kerajaan mempunyai sumber-sumber yang banyak untuk menjawab. Apakah alasannya untuk mengambil tindakan kepada media sewaktu kerajaan mempunyai cara yang mudah untuk menyampaikan reaksi balas, maklum balas kepada media. Sebab itulah bagi kami, permit penerbitan tak perlu. Bayangkan kalau berita tentang cincin 24 juta didakwa 24 juta itu disiarkan oleh akhbar arus perdana misalnya. Jika dia disiarkan sama dia sengajakan ataupun tidak, dan tentu permit akan ditarik balik. Mujuri dilakukan dalam medium sosial. Jadi dari segi itu kerajaan sepatutnya tak perlu menggunakan permit, kuasa permit mereka, dan mereka hanya beri penjelasan. Dan jika penjelasan itu misalnya dianaktirikan oleh media pula, boleh ambil tindakan lain, tindakan saman, itu lebih berwibawa. Dan bila tindakan saman dilakukan, dan kedua-dua pihak akan boleh memberi hujah masing-masing, berbanding satu pihak tidak membenarkan satu pihak menyampaikan pandangan yang berbeza. Jadi dari sini permit memang tak relevan pada zaman alaf ini sebenarnya. Dah sangat ketinggalan zaman. Ini bukan zaman dinosaur. Ya, ini bukan zaman purba ya. Jadi maksudnya kita sekarang ni sudah akses maklumat ini melalui portal-portal berita. Kita akses maklumat ni melalui teknologi ICT, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui SMS. Kita tak boleh sembunyikan maklumat ini. Pada waktu dulu, sebab tu kita tidak mempunyai teknologi ICT ini, kita sering mendengar ya, di dalam masyarakat kita, khususnya dalam persaingan parti-parti politik, surat layang. Sekarang kita tak dengar lagi surat layang. Sebab apa? Sebab komunikasi ini sudah disampaikan melalui media-media lain. Kalau kerajaan sedar bahawa pentingnya ada media yang bertanggungjawab, ada media yang bebas dan beretika, inilah waktunya. Memberi ruang yang lebih bebas kepada portal berita, memberi ruang yang bebas kepada penerbitan-penerbitan cetak, majalah dan akhbar. Memberi lesen yang lebih banyak kepada stesen-stesen radio dan televisyen. Bagi mereka yang berminat, bagi pelabur yang berminat, bagi pengamal media, wartawan dan editor yang berminat untuk mendirikan stesen radio, televisyen, akhbar mereka sendiri, mereka harusnya benar tanpa dihadkan dengan isu permit penerbitan ataupun lesen penyiaran ataupun hal-hal yang mengekang kebebasan. Misalnya dalam kes permit akhbar ini. Malaysia kini sendiri terpaksa membawa kerajaan ke mahkamah. Kerana kita dinafikan hak untuk menerbitkan akhbar harian kita sendiri. Kita menang di peringkat mahkamah tinggi dan hakim menghujahkan bahawa menjadi hak kita di sisi perlembagaan untuk mendapat hak penerbitan. Dan kita menang sekali lagi di peringkat mahkamah rayuan. Bahawa mahkamah bersetuju, mahkamah yang tinggi, mahkamah rayuan ini bersetuju dengan pandangan hakim mahkamah tinggi bahawa hak menerbitkan akhbar ni memang hak kita, hak Malaysia kini dan hak semua orang katanya. Apatah lagi, kata hakim itu juga, Malaysia kini dalam sejarah hanya 14 tahun ini pernah memenangi beberapa anugerah. Bukan satu media bawah tanah yang kita tidak kenali, yang tiba-tiba muncul memfitnah kerajaan. Kita kenal, kita ada muka. Misalnya saya bertugas dengan Malaysia kini. Stephen Gunn bertugas Malaysia kini. Sesiapa pun pihak berwajib boleh datang bila-bila masa ke pejabat kami untuk mengambil apa-apa keterangan sekiranya mereka tidak berparti ataupun ada laporan kami yang salah. Ya. Jadi alasan untuk terus mengadakan permit penerbitan ini sudah tidak relevan. Sebagaimana kata kawan ketua. Saya sentuh sikit apa yang dinamakan reformasi ataupun transformasi yang cuba diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib tahun lalu. Sewaktu muncul bersih keganasan-keganasan dan laporan negatif terhadap kerajaan, susulan tindakannya dalam terhadap perhimpunan bersih 3.0, maka Datuk Seri Najib mengumumkan satu perkara yang diuak-uakan, disebar-sebarkan secara meluas oleh media kita,
iaitu sekarang kita tidak lagi perlu memperbaharui permit. Dulu di bawah rejim Dr. Mahathir, sebenarnya Dr. Mahathir memperkenalkan peraturan ini, setiap penerbitan berkala seperti majlis akhbar, harian dan majalah perlu membaharui permitnya, lesennya setiap tahun, ya, tahun sekali. Datuk Seri Najib telah cuba, kononnya, merubah ni, okey, siapa yang dapat permit tidak perlu lagi membaharui setiap tahun. Itu saja yang diperkenalkan oleh Najib sebenarnya, oleh Perdana Menteri. Tidak ada pembaharuan, tidak ada reformasi, tidak ada transformasi apa-apa. Bagi sesiapa yang dah dapat permit, alhamdulillah, boleh terus beroperasi tanpa perlu membaharui setiap tahun. Bagi orang macam saya, bagi orang macam Fazalah dan teman-teman kita yang lain ataupun siapa saja yang ingin mendirikan akhbar dan majalah, permitnya masih dipohon. Itu pun walaupun tak perlu hari permit, tapi bila digantung seperti di HIP ni, akhirnya kita terpaksa mengemis juga pada KDN jika terus undang-undang ni terus dia berlangsung. Jadi, jadi transformasi Najib tu hanya permainan teknikal untuk menghalalkan perkataan transformasi. Dia tak ada apa-apa pembaharuan sebenarnya. Dia kosong. Dia hanya meneruskan legasi Mahathir dari segi kekangan media, tetapi hakikatnya tak ada apa-apa yang berubah. Mereka hanya bermain perkataan seperti kenaikan bertukar jadi penyelarasan harga. Itu saja, itu yang dilakukan oleh dalam transformasi ini. Ialah sebagaimana kenaikan harga ataupun pemotongan cukai disebut pemotongan cukai. Pemotongan subsidi, ya, pemotongan subsidi ditukarkan istilahnya semantik saja sebagai rasionalisasi subsidi. Jadi memeningkan kepala orang kampung dan memeningkan kepala kita semua, kita ingat itu okey dan bagus. Jadi tinggal lagi tak lama lagi, tempoh dalam 10-15 minit lagi, saya akan menghuraikan rancangan kita untuk mengadakan susulan daripada rasa tidak puas hati terhadap insiden-insiden kekangan yang melampau yang tidak demokratik, yang kita yakin tidak sihat untuk masa depan Malaysia, untuk masa depan negara, ke arah demokrasi yang lebih berkembang, ke arah demokrasi yang lebih utuh, ke arah negara maju pada tahun 2020. Maka pada hari Sabtu ini, 4 Januari tahun 2014, bertempat di Kuala Lumpur, pada 2 petang, kumpulan wartawan, kumpulan pembaca, kumpulan aktivis akan mengadakan perhimpunan ataupun demonstrasi demo yang kita namakan protes pensel merah. Protes pensel merah ini adalah sebagai tanda lambang bahawa wartawan tidak lagi sanggup berada dalam keadaan tertekan dan hak-hak kebebasannya sentiasa dinafi. Ini mesej ataupun protes simbolik kepada kerajaan, kepada masyarakat, kepada pembaca dan kepada dunia umumnya. Ini tidak bermakna kumpulan wartawan di mana-mana organisasi pun, baik arus perdana ataupun wartawan portal berita, bertujuan untuk memprovokasi kerajaan ataupun bertujuan untuk menentang polis ataupun ingin mencabar kerajaan. Ya, itu tak dia adanya. Protes ini adalah protes simbolik untuk menyedarkan orang ramai dan juga mengingatkan pihak kerajaan, pemerintah bahawa ada isu-isu kebebasan media di Malaysia yang belum selesai. Jadi antara yang belum selesai itu dinyatakan dalam tuntutan geram gerakan media marah 8 tuntutan. Antaranya pengamal media, pemilik media, editor dan wartawan harus dengan lebih tegas dan berdisiplin mengamalkan etika kewarganegaraan. Misalnya memberi ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang terkesan, implicated dalam laporan-laporan mereka. Bukan saja kepada akhbar arus perdana, tapi juga akhbar online. Portal berita juga mengambil sikap yang sama. Dalam soal etika kewartawan ni, semua orang terikat dengan etika. Jadi kita tidak mahulah membebel berceramah supaya orang lain buat, kita sendiri tak buat. Jadi beban ini juga jatuh kepada Malaysia kini. Jadi sekiranya saudara-saudara, pembaca, aktivis, ahli politik, termasuk dari Barisan Nasional atau Perikatan Rakyat tidak puas hati dengan Malaysia kini, silakan beri feedback kepada kita, email kita, hubungi kita supaya kita boleh memberi laporan yang berimbang, bebas dan baik. Ya. Jadi pada hari Sabtu 4 Januari ini, 2 petang, di Kuala Lumpur, tempat yang secara khususnya kita akan umum daripada semasa ke semasa, kita akan adakan beberapa format yang kita fikirkan
yang belum kita putuskan secara sahih, nanti kita akan iklan dan promosikan ya, secara dari hari ke depan ini, ialah kita bercadang mengadakan acara antaranya deklarasi ataupun pembacaan tuntutan 8 tuntutan kita itu. Kita adakan juga acara ringkas membaca puisi dan persembahan seni, dan juga kita akan mengedarkan, membahagi-bahagikan pensel merah. Setiap orang mendapat sebatang pensel merah. Dan kemudian daripada pensel merah itu kita akan patah sebagai simbol kewartawanan dan media yang tidak bebas, yang terkekang, dan mengingatkan kepada pihak berwajib, kerajaan dan kementerian bahawa masih ada lagi isu-isu yang belum selesai dalam konteks kebebasan wartawan dan kebebasan media. Contoh yang terdekat ialah insiden-insiden wartawan dibelasah, dikasari oleh pihak polis. Jadi selepas kita mematahkannya, kita akan kumpul dalam satu tempat dan kita akan serahkan kotak dengan pensel merah yang telah patah ini, yang banyak-banyak ini, yang kita patahkan bersama ni kepada pihak-pihak berwajib, Kementerian Dalam Negeri. Dan sebab itu kita akan membaca doa dan bersurai lah. Jadi itu umumnya rangkanya. Secara spesifik kita akan umumkan melalui berbagai-bagai platform, Facebook dan Twitter, dan saudara-saudara yang berminat dengan protes ini boleh datang ikuti kami. Ini protes yang diusahakan oleh kumpulan media sendiri, oleh wartawan dan pengamal media. Tapi dia bukan, kita mengajak semua pengamal media, editor, wartawan, arus berdana, utusan, TV3, NST, Berjaya menyertai kita. Tetapi ahli-ahli anggota Persatuan Wartawan Nasional NUJ diundang, dijemput, sila datang menyertai protes ini. Tetapi protes ini tidak terkhusus untuk pengamal media. Pembaca, penonton, pendengar juga digalakkan harus menyatakan protes mereka bersama kami. Aktivis-aktivis, tokoh-tokoh masyarakat juga akan kami undang untuk menyertai protes sebagai protes simbolik. Dan kita berharap masyarakat akan memberikan kerjasama, akan menunjukkan sokongan mereka untuk kita sama-sama menikmati media yang lebih bebas, yang lebih adil. Lebih banyak media yang beretika, yang bebas dan adil, lebih baik untuk masyarakat, masyarakat boleh memilih. Sebenarnya dari segi media ni kita sangat ketinggalan berbanding Indonesia. Jadi kita harapkan demonstrasi ini yang sebenarnya lebih menjurus kepada kesedaran rakyat akan disertai oleh semua pembaca lah, semua golongan pembaca, sama ada pemandu teksi atau mahasiswa, apa saja yang sebab media dan pembaca tak boleh dipisahkan. Kalau tanpa membaca media tak ada ertinya. Jadi masa inilah pembaca perlu tunjukkan apa yang mereka mahu. Bukan apa yang media mahu, apa yang pembaca mahu. Dan media hanya melaksanakan apa yang pembaca mahu secara dalam acuan etika kewartawanan lah. Ya. Jadi saudara-saudara dan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, boleh ikuti perkembangan selanjutnya kegiatan yang diusahakan oleh kumpulan gerakan media marah melalui akaun Twitter mereka @mediagram, GMEDIAGERAMM, 2 kali M di belakang itu, gram. Jadi di Facebook juga boleh kita ikuti melalui gerakan media marah ya, di Facebook. Dan daripada masa ke semasa kita akan maklumkan kegiatan dan rancangan kita ini melalui kenyataan-kenyataan media kepada akhbar-akhbar dan kepada organisasi-organisasi media. Dan jangan lupa turut serta bersama kami menurunkan tanda tangan dalam petisyen yang telah kami sediakan. Semuanya itu boleh diakses, boleh diikuti melalui Twitter kami dan Facebook kami. Sekali lagi saya ulang, kita berjumpa kami pada hari Sabtu 4 Januari ini, Sabtu dekat ini, 2 petang di Kuala Lumpur. Tempatnya kita akan umumkan. Ini adalah pertemuan simbolik protes kumpulan media, kumpulan wartawan untuk menuntut kebebasan akhbar, dan dia tidak terkhusus kepada wartawan saja. Semua wartawan diundang hadir, pembaca, pendengar, penonton diundang hadir, aktivis juga diundang hadir, dan kami akan mengusahakan untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat
dari berbagai pihak, dari berbagai parti untuk turut serta menyatakan protes dan bantahan mereka. Dan sekali lagi saya ulang, ini bukan bererti kita menentang kerajaan atau menentang Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah usaha untuk menyatakan tuntutan apa yang kami rasa tentang kebebasan media. Dan kita berharap usaha seperti ini boleh dihargai oleh pihak berwajib, dihargai oleh pihak pemerintah, oleh pihak kementerian dan oleh pihak polis. Kerana kita tahu dalam tugasan harian kita, wartawan ini akan sentiasa berhubungan dengan pihak polis, ya, berhubungan dengan pihak kementerian, berhubungan dengan kerajaan. Kita berhubungan dengan Barisan Nasional, kita juga berhubungan dengan Pakatan Rakyat. Malah kita berhubungan dengan orang biasa di jalanan, kita berhubungan dengan aktivis-aktivis. Jadi kita tidak ada tujuan dan niat untuk konfrontasi mana-mana pihak. Usaha ini adalah untuk menyatakan bahawa kumpulan media ini sudah tidak tahan, sudah tidak sabar, sudah marah dan geram dengan tindakan pencabulan terhadap kebebasan media, penggantungan dihik, catatan yang belum selesai-selesai terhadap keganasan pihak berwajib terhadap media, dan juga soal bagaimana permit penerbitan dikawal oleh pemerintah untuk mengekan kebebasan pengamal-pengamal media. Dan masalah-masalah yang kami sebutkan tadi dalam 8 tuntutan itu, akses kepada bangunan-bangunan kerajaan, akses kepada gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan awam, akses kepada kegiatan parti-parti politik dan sidang-sidang akhbar parti politik, dan sekali lagi mengingatkan kepada saya sendiri, kepada teman kita, kepada semua pengamal media bahawa kita perlu tegas dan berdisiplin mengamalkan etika kewirausahaan. Jadi kita tidak ambil soal jawab di sini, tetapi sekiranya ada soal jawab, penjelasan belum selesai, boleh ikuti di tweet-tweet teman-teman aktivis media bebas ini, di Facebook mereka, di Facebook Gram, di Twitter Gram, dan juga sekiranya saudara-saudari berminat untuk mengikuti dengan lebih lanjut kes-kes di isu-isu kebebasan media, sudah ada banyak kajian-kajian akademik, ya, dalam tempoh 20-30 tahun yang lepas ini tentang akademik, ya. Boleh baca sendiri, boleh Google. Ni zaman ICT. Kita tak perlu bergantung pada saya atau teman saya untuk menjelaskan semua perkara. Kita kaji sendiri, kita bertanya, kita berbahas, dan kita yakinlah ini salah satu tonggak penting demokrasi, ya. Kebebasan media ini, media bebas, beretika, berimbang dan adil ini adalah tonggak utama demokrasi dan negara. Sebagaimana perlunya parlimen yang bebas, adanya cabang kehakiman yang adil dan bebas, perlunya pihak eksekutif, begitu perlunya kebebasan media dan media yang bebas. Sekiranya kita tidak ada tonggak keempat ini, maka salah satu tonggak itu ataupun tiang seri demokrasi di negara kita akan pincang dan tak lama lagi negara kita akan menuju kemusnahan. Okey, 2-3 patah. Tentang demokrasi tadi, ya, media ni kalau tanpa demokrasi akan yang berlaku di negara ni, media ni dikuasai oleh satu pihak. Jadi demokrasi bukan sekadar tidak berjalan dengan lancar, tetapi dimanipulasikan dan pemikiran rakyat kita diatur-aturkan, dipetak-petakkan mengikut kemahuan, mengikut acuan yang dia nak. Dia tentukan mana jalan fikir kita. Tidak boleh, kita kena fikir secara bebas. Maknanya kita bila ada media bebas, kita ada banyak pilihan, kita ada banyak, kita boleh bandingkan. Tapi ini tak berlaku. Selagi kebebasan media ni tak ada, selagi itulah kita punya perkembangan dari sisi fizikal maupun pemikiran akan terbelakang berbanding negara lain. Malah dengan Indonesia sekalipun kita semakin ketinggalan. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak saudara-saudari sekalian. Terima kasih kerana bersedia bersama kami menonton dan pesanan ini. Jadi saya sekali lagi ulang, ikuti perkembangan kebebasan media, kaji sendiri, baca dan semak sama ada apa pandangan kami betul atau salah. Kami berikan ini sebagaimana pemahaman media. Jadi pembaca boleh semak, tak mestinya bersetuju dengan pandangan kita. Boleh kaji sendiri, dan bagi mereka yang menyokong tuntutan kebebasan media, boleh datang menyertai kami dalam protes pensel merah pada 4 Januari hari Sabtu 2 petang di Kuala Lumpur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.